لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في لساني قلبي اللهم أعطني نورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan 10 ayat yang pertama. 10 ayatin min awali suratil kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, Engkau lapangkan dadaku
wa yassir li amri, dan Engkau wahai Allah permudahkanlah bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan bukakanlah wahai Allah akan simpulan yang ada pada lidahku. Yafqahu qawli, moga-moga sekalian mereka itu memahami perkataanku. Seluruh pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irfan, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki segala apa yang ada di langit dan yang di bumi. Tuhan yang memiliki segala ciptaan makhluknya. Maha suci Allah daripada bersamaan dengan apa yang diciptakannya, sama ada pada zatnya, sama ada pada sifatnya dan af'alnya. Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita diizinkan Allah untuk bertemu bagi meneruskan bicara pengajian kitab 40 hadis akhlak mulia, yang malam ini kita tiba membicarakan hadis ke 30. Kitab 40 hadis, malam ni hadis 30. Maknanya tak lama dah tuan-tuan. InsyaAllah moga-moga sempat kita khatam kitab kita ini sebelum akhir tahun ke akhir hayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lah, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang sebelum ini telah kita syarahkan berkait dengan perawi ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ada bersabda. Apa sabda Nabi? Man 'ada maridan, barang siapa, tak kiralah di kalangan kita ni lelaki ataupun perempuan, berkait dengan tajuk kita malam ini. Barang siapa man 'ada maridan, mengunjungi orang sakit,
Au zara akhallah, atau menziarahi saudaranya yang seagama. Ziarah saudara. Sama ada saudara yang ada qarabah ataupun yang bukan qarabah. Yang adik-beradik ataupun yang bukan adik-beradik. Soalan awal kita malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tanya pernah ataupun tidak pernah ziarah siapa-siapa dah sebelum ni, saya tak tanya soalan tu. Kerana kalau bab ziarah adi, biasa kita dengar bab ziarah ni. Cuma saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tak pernah ziarah sampai malam ni? Baik atas nama ziarah orang sakit, maridan, atau akhallah, ataupun ziarah semata-mata ziarah kerana Allah, saudara dia. Nak hubung rahim, ukhuwah, sebagainya. Ada tak tuan-tuan? Kalau ada, mohon angkat tangan. Dan jangan risau, tuan-tuan tak masuk dalam live malam ni. Saya seorang je. Jadi kalau angkat, perlu fikir lagi orang tahu. Dah. Saya seorang je. Orang lain pun tak sedar tengok lah duk angkat tangan tu. Kan? Gagah pusing tu. Harapan saya tak ada pun. Yang tak pernah ziarah langsung ni. Kalau ada, PM tepi. Nak kenal jugalah kan. Tapi nombor saya ni bukan hadilah tuan-tuan. Tuan-tuan PM memang tak sampai sudah. Bukan kontak ni dah lain dah. Harapan saya ulang, harap tak ada lah di kalangan kita yang sepanjang hidup tak pernah lagi terlibat dengan hukum ziarah. Kalau ada, na'udzubillahi min zalik. Tidak guna perkataan. Minta lindung Allah daripada menjadi manusia yang sebegitu. Namun wallahu a'lam, barangkali semua adik-beradik dia, semua kawan-kawan dia, semua sahabatnya tak pernah sakit barangkali. Itu kalau bab sakit. Tapi Nabi sentuh dua bab malam ni. Ziarah orang sakit, pertama. Kedua, ziarah semata-mata atas jalan ziarah. Atas bab ziarah. Itu kita tak boleh nak lepas lah. Kalau kita, kawan saya semua sihat-sihat. Tak ada sakit, nak ziarah aku mana? Kan? Mai bab kedua, ziarah biasa ni. Ziarah tanya khabar. Ziarah bawa buah tangan. Ziarah nak pergi makan buah kayu rumah kawan tu musim buah. Banyak sebab kan? Dia kata, hang tahu-tahu musim buah kayu mai rumah aku. Kalau tak ada musim buah kayu haram hang nak mai rumah aku. Dah. Aku memang nak ziarah hang. Kawan nu derian hak jenis bakal elok. Alah aku kenal lah hang. Kamu setahun dua kawan hang dan baru bukan sekali dua hang mai ziarah aku. Hang mai ziarah sedia musim buah. Dah buat macam mana? Kebetulan dia katakan. Kebetulan. Siapa-siapa yang ziarah orang sakit ataupun dia ziarah sahabat, kawan, siapa-siapa atas nama ziarah kerana Allah. Ziarah itu pula tak ada kepentingan apa-apa. Jadi kita bawa satu riwayat sampingan yang lain. Kisah seorang sahabat dalam perjalanan untuk ziarah saudara dia. Apa yang berlaku di pertengahan jalan. Jadi siapa-siapa kata Nabi, barang siapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya yang seagama,
Dua bab. Maka memanggil akan dia oleh malaikat. Malaikat menyeru dia. Ni yang ziarah ni. Dah selama ni, hak saya ziarah terlibat. Ya. Walaupun tanpa pengetahuan kita. Walaupun sebahagian tuan-tuan dan puan-puan baru jumpa kisah dia malam ni dan hakikat dia malam ni. Akan memanggil, maka memanggil akan dia oleh malaikat. Malaikat seru apa? Kita hak pergi ziarah ni. Baik sakit ke, ziarah orang sihat ke. Nak habaq kat tuan-tuan, tadi pun saya ziarah tuan-tuan. Ziarah bawa pekna 5 biji. Kuah gulai, dalam kuah gulai tu temenung pukat tangsi 2 ekor. Pergi ziarah orang sakit ni. Dia baru dalam proses pulih daripada stroke. Tengok dah boleh makan. Ya. Tapi cakap tu duk elok lagi lah. Bau jatuh belah kiri. Tangan lemah lagi, kaki lemah lagi. Tapi dalam proses pemulihan. Hala nak balik kita ni. Dia balas balik tuan-tuan 5 raya Cina sekotak. Model kita pekna 5 biji. Kita tengok balai tak? Resi Allah ni. Kemudian tenggiri 2 ekor. Gerut-gerut 2 ekor. Modal pekna 5 biji, ikan temenung pukat tangsi 2 ekor. Balai tak? Masa pergi pula saya 2 hari apa? Pergi pula Ustaz. Terkejut kita. Amboi, lebih pada kita bawa ni. Jadi lepas ni kita pergi tak boleh pergi koman-koman lah. Kena pihak clear-clear sikit. Tapi niat saya bukan tahu kata nak dapat pun. Dan kadang-kadang pergi sebelum tak ada apa pun tuan-tuan. Pergi ni kira kita setengah-setengah tu yang duk pergi repeat punya ziarah ni. Pasal pergi kali pertama tu meriah. Kita dapat tu kan? Pergi kali kedua insyaAllah. Pergi kerap sikit tak apa kot. Ni dah pergi sebelum tak ada apa. Cuma nak jadi rezeki. Nak masuk Syaban ni kan? Rumah tu kejut naik. Ambil mana? Pergi merkit mana? Pergi ziarah orang sakit. Tapi bini dan tanya, bang bawa apa-apa tak pasal ziarah tu? Nampak tak? Tolong peringat. Tapi peringat masa tu kita balik lah kan? Munjuk kita jawab, bawa lah buah tangan kan? Tapi hak dia bagi tu lebih pada hak kita bawa kan? Tenggiri besar lengan ni ada 2 ekor tuan-tuan. Ajar perangat tuan-tuan. Jarang saya perangat tuan-tuan ni. Baik. Apa seru malaikat waktu kita ziarah? Tak kira di hospital ke, di rumah ke, di mana-mana ke, atas jalan atau atas bab ziarah. Berkata malaikat, bi antibta wa qaba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Apa kata malaikat? Baik engkau. Kalau bahasa kita, bagus kamu. Apa yang kamu buat ni? Dalam bab ziarah. Tuan-tuan, bukan senang kita nak ziarah ni. Kita dengan sibuk, dengan kalut, dengan ada mustahak, dengan hak letih nak rehat. Kita lah. Bukan bab orang tu lagi tak. Kita ni. Yang nak pergi ziarah ni. Dengan nak lapang, nak luang masa. Tuan-tuan, dengan kalang kabut. Tiba-tiba tuan-tuan nampak saudara, nampak adik-beradik, nampak kawan-kawan. Untuk tuan-tuan, puan-puan, lapang masa. Tuan-tuan, puan-puan yang boleh guna untuk rehat.
Kadang-kadang ziarah ni jauh, tuan-tuan ni. Untuk saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang. At-hebat bukan senang, itulah besar fadilat dia. Kadang kita suka buat hak mudah, hak senang, hak mudah, hak senang. Dan hak tu yang sering kita buat kerana menyenangkan kita dan peluang tu sentiasa ada. Hak menyah sikit, hak payah sikit, orang kata apa, hak makan modal sikit ni, kita rasa istakkan nak pergi ziarah, pergi saja kan. Nah, mesti nak bawa sesuatu. Nah, tuan-tuan, semakin berat satu-satu urusan ibadah itu, semakin sulit kita kata, semakin besar nilai di sisi Allah Rabbul Alamin. Nah, tibata, baik engkau, kata malaikat. Dipuji ni waktu kita perjalanan ni menuju kepada ziarah ni. Wa taba mamsyaka, dan baik perjalanan engkau, dan baik juga wahai hamba Allah akan perjalanan yang sedang engkau lalui ini. Ni perjalanan engkau ni baik juga perjalanan engkau. Maksudnya kamu bagus, dan bagus juga perjalanan engkau saat ini. Malaikat duk suruh ni, hak kita hak duk ziarah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ni. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sesungguhnya engkau telah menempati di dalam syurga suatu tempat yang baik. Dan kata malaikat, kelak dalam syurga ada tempat kamu di sana. Dengan asbab apa yang kamu buat ini. Buat apa, tuan-tuan? Ziarah sedekah. Sebab tu saya tanya, siapa yang tak pernah ziarah, baik orang sakit, baik ziarah atas nama kerana Allah walaupun dia orang tu sihat. Saya nak tanya, siapa yang belum ni? Tolonglah. Cerah-cerah tanah esok, orang kata. Khetiaklah untuk ziarah siapa-siapa. Moga-moga ziarah itu jadi hujah kita di akhirat, berbanding hujah-hujah kita yang lain dengan Allah Ta'ala. Jangan tak ada langsung bab ziarah ni. Nah. Tapi dia kata pula, Ustaz, saya memang tak ziarah, tapi pahala ziarah ni duk terima sedia. Kau mana pula kan? Dia kata ada Ustaz Abang. Adalah Ustaz Abang, dia kata. Nama terpaksa dirahsiakan lah. Oh, bisa betul-betul Ustaz tu kata, siapa-siapa yang hadir majlis ilmu, mengajilah ceritanya, mai kuliah, mai mengaji. Nah, afdalu min iyadati alfi maridin, lebih afdal daripada ziarah 1000 orang sakit. Dia pernah modal tu lah kan. Jadi walaupun saya tak ziarah secara fizikal, faham maksud fizikal ni? Maksudnya ziarah, saya tak sihat tuan, kan Haji Osman mai ziarah saya, tapi mai bawa lah apa-apa tuan. Dan jangan harap ikan tenggiri daripada saya. Mai ziarah tu, mai lah. Kan? Dia kata walaupun tak berlaku ziarah secara fizikal, tapi pahala ziarah saya duk makan sedia. Oh, bayar tu. Saya duk terima sedia pahala ziarah tu. Mai ke mana? Mai mengaji. Hadir majlis ilmu lebih afdal daripada ziarah 1000 orang sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, riwayat itu Nabi sebut apa? Sesiapa menghadiri majlis ilmu afdalu min salati alfi rak'ah. Siapa yang hadir majlis ilmu, yang demikian itu, apa yang dia dapat di sisi Allah lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Disebut sebelum tu lagi.
Jadi adakah tuan-tuan lepas ni tak main yang sunat lah? 1000 maklong Qabliyah ba'diyah buat tiap-tiap hari belum tentu sampai 1000 rakaat ni. Hari ni kalau buat qabliyah ba'diyah pun 10, 12 rakaat gitu ya. Ni 1000. Tuan-tuan pegang hadir majlis ilmu lebih afdal kelebihan dia daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Adakah membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan tak sembahyang sunat? Bab fadilat lain. Bab melaksanakan sembahyang sunat itu sendiri lain pula fadilatnya. Wa'iyadati alfi maridin. Hadir majlis ilmu juga lain daripada bab tak sah. Lebih afdal daripada ziarah 1000 orang sakit. Betul sungguh nak riwayat tu. Dan juga hadir majlis ilmu satu lagi lebih afdal daripada mengiringi 1000 jenazah ke kubur mereka. Jadi perkataan tak jenazah belakang. Nah, siapa nak bawa jenazah tu pergi kubur? Jawab saya. Itu segi fadilah. Adapun berkait dengan amalan tu sendiri dia bab lain. Yang kita tanya ni bukan bab fadilat. Kita tanya pernah atau tidak diri kita ni, tubuh badan kita ni bergerak atas bab ziarah saudara. Baik sakit dia ke, baik sihat dia ke, pernah atau tidak. Kalau tak ada, kalau belum, usahakan secepat mungkin. Bukan hanya semata-mata kita nak kelebihan. Seru malaikat waktu kita ziarah. Tapi tuan-tuan, ziarah orang sakit by fizikal ni memang ziarah. Ziarah mubasyarah ni. Bukan tanya takat kata halo, bukan takat kata tak. Hanya khabar tak. Pi. Bertemu, bersua. Adalah hak yang Allah akan soal di akhirat. Melibatkan hak orang Islam dengan orang Islam. Bukankah telah lalu riwayat yang kita sebut sebelum ni? Yang Nabi kata apa tuan-tuan? Dalam riwayat sebelum ni. Haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Setengah riwayat kata situn. Hak orang Islam atas orang Islam 5 perkara. Riwayat lain kata 6 perkara. Hak 5 perkara tu apa dia? Hak orang Islam sama-sama kita ni. Allah nak soal kelak di akhirat. Raddus salam, jawab salam dia. Bila dia bagi salam pada kita. Tu kita dah bahas dah. Yang kedua apa? Wa'iyadatul marid, ziarah orang sakit. Pun akan ada soal di akhirat. Tu kita kata kalau yang belum pernah, tak pernah Ustaz, kalau tak main mengaji malam ni, tak lagi Ustaz. Usahakan. Nah. Yang ketiga apa? Wattiba'ul janais, ikut jenazah ke kubur. Kena harap tuan-tuan. Kalau tak pergi mengunjung. Mengunjung lain. Ziarah waktu kematian dia di rumah tu lain. Ni, iring jenazah sampai kubur. Pernah atau tidak? Tak pernah? Usahakan. Tak kiralah jenazah siapa pun. Nak pelepas hak sama-sama kita ni. Faham tak? Yang keempat, wa ijabatu da'wah, memenuhi jemputan kenduri perkahwinan. Kau apa panggil tak nak pergi? Nah. Wajib hadir kenduri kahwin bila dijemput, kecuali jika ada uzur. Atau kita dah bahas dah beza kenduri walimah tu apa hukum dia, kenduri kahwin tu. Beza kenduri lain daripada walimah apa hukum menghadiri, kita dah sebut dah. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu kenduri walimah. Itu hak sama-sama kita. Juga Allah akan soal. Yang kelima, wa tashmitul 'atis, mendoakan orang yang bersin. Setelah bersin, dia memuji Allah, alhamdulillah, kita doa dia, yarhamukallah.
Pernah tak doa orang Mesir ni? Tak boleh harap pun doa Melayu tak apa. Moga Allah merahmati kamu. Jadi 5. Setengah riwayat. Nah, apa hak satu lagi? Wa idzas tansahaka fansahlah. Bila saudara kamu minta nasihat, pandangan daripada kamu, berilah nasihat yang baik pada dia. 5 atau 6 ni Allah akan soal di akhirat. Termasuk tajuk kecil kita malam ni. Apa dia? Ziarah. Jadi tuan-tuan, bukan nak gempak tak. Tapi kalau rasa nak kata gempak pun kata apalah. Bagi siapa yang tak nak ziarah. Nah. Baik. Bahagian keterangan. Sakit itu merupakan takdir Allah Ta'ala yang menimpa sesiapa yang dikehendakinya. Tidak ada orang yang meminta untuk mendapat penyakit. Tak ada siapa pun doa nak minta sakit dan dapat penyakit. Tak ada. Semua minta sihat. Yang sakit minta sihat. Yang sihat kekalkan sihat. Nah. Tetapi bila penyakit itu menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar menerima takdir Allah Ta'ala dan juga hendaklah kita berusaha untuk mendapat rawatan yang baik supaya kita disembuhkan dari penyakit itu. Manakala pesakit yang biasanya terbaring di atas katil, baik di rumah atau di hospital, dan dia sudah tidak dapat bergerak bebas ke sana dan kemari. Tuan-tuan, orang yang sakit ni dia tak boleh pergi mana-mana. Banyak hajat dia yang tergendala. Ada dalam satu hadis qudsi, Allah firman, ana qayyadtu 'abdi wa btalaitu. Allah firman dalam satu hadis qudsi, aku ikat hamba-Ku. Ana qayyadtu 'abdi, aku ikat hamba-Ku. Ikat dengan apa? Tali ke? Ni perkataan kinayah ni, kiasan. Ikat tu maksud apa? Dengan sakit. Ana qayyadtu 'abdi, aku ikat. Kalau bahasa kita ni, aku tambat hamba-Ku. Ikat dengan sakit maknanya. Bila datang sakit, datang mudarat sakit, dia tak boleh pergi mana-mana, dia tak boleh ke mana-mana, dia tak boleh untuk urusan dia, untuk hajatnya. Seakan-akan dia sedang diikat. Dengan apa? Sakit pada tubuh dia. Ana qayyadtu 'abdi, aku ikat hamba-Ku. Orang sakit ni umpama sedang diikat. Nah, sebab tu dia tak boleh pergi mana-mana. Kita yang pergi ikat dia. Nampak tak tuan-tuan? Sekiranya dia bersabar, kata Allah, dan menerima ketetapan Allah tanpa berbantah-bantah, dia menerima ujian Allah. Apa suruh Allah pada malaikat? Uktubu ma kuntum taktubuna lahu. Wahai sekalian malaikat, catatkan baginya. Uktubu, catatkan oleh kamu semua, wahai malaikat, ma kuntum taktubuna lahu, apa yang kamu pernah tulis untuk dia sebelum ni. Maknanya, wahai malaikat sekalian, tulislah apa yang kamu semua duk tulis tentang ibadat dia waktu dia sihat sebelum ni. Wa huwa sahih. Waktu dia sihat sebelum ni. Kalau sihat sebelum ni, dia selalu baca Quran. Tulis pahala dia sedang baca Quran. Walaupun dia tak sentuh pun Al-Quran waktu sakit dia. Kalau dia berulang alik daripada masjid waktu sihat dia, tulis pahala ulang alik dia daripada masjid. Wa huwa lahu sahih. Waktu dia sihat, dia pergi masjid. Tulis pahala dia ulang alik daripada masjid. Waktu dia sakit, terlantar di rumah dia. Tulis pahala dia. Kalau waktu sihat dia suka hubung rahim, tulis pahala dia sedang hubung rahim
dalam catatan amalnya waktu dia sakit. Kalau dia suka min ahli sadaqah, suka sedekah, cari orang susah, cari asnaf, maka dengan sebab sakit dia tak boleh sampaikan sumbangan dia, jariah dia, maka tulis wahai malaikat pahala dia sedang bersedekah seperti biasa. Ini orang panggil apa? Pahala kering. Amalan tak berlaku tapi pahala berjalan dan dicatat sebagaimana apa yang dia buat waktu sihat. Ini kelebihan kita istiqamah, tuan-tuan. Mai waktu kita ada ujian, musibah, pahala tu tetap berjalan. Termasuk waktu kita sakit. Tapi kalau waktu sihat tak main masjid, dia kata tak apa, tak pergi, tak apa. Ni sakit ni Tuhan tulis pahala pergi balik masjid. Dia kata, ni tak baca Quran, tak apa waktu sakit. Tuhan suruh dan malaikat duk tulis pahala aku baca Quran. Jangan duk harap hak lagu tu. Faham? Kalau tak berlaku amalan apa-apa waktu sihat, tak istiqamah apa-apa amalan waktu sihat, tiba-tiba Allah uji dengan sakit. Pahala dia apa yang dia mampu buat waktu sakit sahaja. Berbanding orang yang istiqamah dengan amal saleh, catatan pahala sentiasa on, berjalan atas nama dia. Tapi tuan-tuan jangan duk minta sakit pula. Ya. Kalau demam dan tuang masjid 2 hari. Kan? Bila tuang masjid 2 hari, pahala dapat. Ya. Jangan duk harap dan jangan minta lagu tu, tuan-tuan. Sekiranya Allah takdirkan. Nah. Lagi duk jemur tengah panas lagi demam pula kan. Punya ketiak nak pergi sakit tu supaya dapat pahala kering. Awak tak tahu lagu tu kan. Maksud ni cerita dia ditulis ada dalam riwayat. Jadi jangan risaulah tuan-tuan. Sihat, teruskan ibadat seperti biasa. Sakit walaupun terhad ibadat kita, sembahyang pun cara baring, memiring, melentang, ada setengah sakit dengan isyarat mata. Tapi pahala yang dia dapat sempurna di sisi Allah sebagaimana amalan waktu dia sihat. Baik. Jadi bab sakit ni siapa pun tak minta dan tak pernah doa pun minta sakit dari Allah. Semua nak minta sihat. Baik. Dia kata apa? Manakala pesakit yang biasanya terbaring di atas katil, baik di rumah atau di hospital, dan dia sudah tidak dapat bergerak bebas ke sana dan kemari, maka ketika itulah ia teringat akan kaum kerabatnya dan kawan-kawannya serta kenalannya. Saya pernah tuan-tuan ziarah kawan. Bila ziarah, apa dia kata? Ustaz, kawan-kawan kita ramai di mana? Dalam grup 200 orang lebih. Hak mai ziarah 3-4 orang je. Kawan-kawan kita di mana Ustaz? Jadi kita fahamlah ayat tu dia tuju pada siapa. Kan? Ke mereka lupa saya dah. Ke mereka mati dah. Ayat lah. Ya. Yang saya tak tahu. Mereka sihat. Kata. Ada nanti mai lah 1,000 lagi kan. Dah kalau apa-apa usah abang lah. Sebab saya heran waktu saya sihat. Ramai kawan-kawan. Kawan ada benda kat dia. Orang kata apa jenis. Ada RM1. Orang berada. Ramailah waktu sihat ni orang duk. Api berkawan. Atas makna kawan. Ada makna tu. Kawan ada pasal tu. Nak tumpang lebih yang dia ada tu kan. Kelebihan tu. Waktu sakit siapa pun. Hak duk rapat dengan dia dulu ni tak ada lah. Tak semeriah macam waktu dia sihat dulu. Berkawan dengan dia. Tapi kita ni tenangkan dia. Bagi khabar gembira pada dia. InsyaAllah mainlah. Sehari 2 hari lepas sampai dia pun sibuk kot kan.
Itu kita boleh kata apa pun, nak kata apa lagi. Nah. Tuan, bersungguhlah. Sebab dia nak buat apa lagi time tu, tuan-tuan? Dia nak buat apa lagi? Daripada demikian, siapa nak ambil Zariah dah lagi? Hari ni siapa nak ambil tengok dia? Mana kau dia habis? Kira dia ni tuan-tuan, dia left semua grup yang dia ada. Pasal kecewa dengan kawan-kawan. Apa? Tak ambil ziarah dia. Dan tak ambil tahu pasal dia. Dia kata, Ustaz, saya tak minta duit ringgit lepas, saya tak minta pun. Tapi masa dia duk kata tu, dalam hati saya, mujung aku mai. Dalam hati tu, mujung aku mai. Tidak ngaku kupi sekali, kata. Masuk sekali dalam hikayat dia tu. Dalam karangan dia tu kan. Allah pelihara. Nah. Aduh. Cuma tak urut dada depan dia. Kalau urut dada awak, Ustaz. Awak. Ini dah Ustaz pun sekali. Dia kata, hapi. Allah pelihara, tuan-tuan. No. Allahu Akbar. Fitrah tu, dia nak buat apa lagi, tuan-tuan? Nah. Demikian bab-bab ni, lepas ulang fikir, lepas ulang fikir. Sebab tu orang sakit bila kita ziarah, dia seronok sangat-sangat. Cuba tengok pengarang kata apa. Dia kata, nah, kalau mereka datang menziarahinya, waktu dia tak boleh pergi mana-mana, terhalang banyak keperluan dan hajat-hajatnya. Kalau mereka datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya dihormati dan diberikan simpati. Kita sakit, kita tahulah perasaan bila orang ziarah kita. No? Maka yang demikian itu akan mengurangkan bebanan perasaannya. Dan selanjutnya akan mengurangkan rasa sakit yang sedang dialaminya. Kita bukan doktor, kita bukan tabib, kita bukan pawang, kita bukan tok bomo. Nak rawat ni, tuan-tuan ni. Kita tak ada ilmu apa-apa kelebihan perubatan ni. Tapi dengan ziarah tu, kita mampu merawat dia. Secara psikonya, secara mentalnya, secara perasaan. Dia menanggung beban sakit itu. Ringan perasaan sakit dia. Walaupun kita tak suap ubat dalam mulut dia. Tuan-tuan, dia nak sembuh ni, tuan-tuan pun tahu, bukan semata-mata ubat. Bukan semata-mata tablet, kapsul ke, cecair yang kita minum telan ke, duk kemam ke apa. Bukan hak tu semata-mata, tuan-tuan. Tapi yang terbesar pada bab kesembuhan itu, semangat yang kuat, tawakal yang kuat untuk sihat dan sembuh. Itu rawatan yang paling mujarab atas sakit apa sekalipun. Nah, tiba-tiba kita mai bagi semangat dekat dia. Doa pula depan dia. Allahu Akbar. Dia tahu kata kita tak tinggal dan kita tak buang dia. Itu yang Islam nak. Hak sama-sama kita ni berlaku. Sentiasa. Nah. Tetapi seandainya tidak ada keluarga dan kawan-kawan yang datang menziarahinya, maka dia akan merasakan apa? Bahawa dirinya seakan-akan dicampakkan ke dalam satu tempat buangan. Pakai bila nak ya. Bila orang tak mau, orang buang dia. Dia rasa lagu tu. Nah, orang mau dengan dia, orang rapat dengan dia waktu dia ada segala-gala. Bila dia tak ada apa-apa, orang menjauh diri dia. Dia akan main rasa tu. Dia tak boleh halang, tuan-tuan. Kita tak tahu, saya fikirlah hak pelik-pelik. Kita yang kata lagu tu. Ni duk main, duk terjah kepala otak dah ni. Tiap-tiap saat. Waktu orang tak ada main ziarah dia. Tak renung, tuan-tuan. Siapa yang sakit, lama dah kita tak ziarah. Ataupun siapa yang sakit, kita tak ziarah dia lagi. Hati-hatilah, tuan-tuan ni. Tumpah raya Cina ada lagi ni. Kan? Sebut tu pasal dapat 5 gongsi tadi tu. Okay. Saya hampir nak melawak dengan dia kalau mai ada lagi dah 5 ni. Kan? Kita gambar takut kawan boleh kan. Kadang dia ada hari dia boleh melawak kan. Ada hari dia tak boleh melawak. Ataupun kena fikir angkat dia kata. Baik, dia kata apa? Tetapi seandainya tidak ada keluarga dan kawan-kawan yang datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya seakan-akan dicampakkan dalam satu tempat buangan.
tiada simpati dan tiada kesetiaan dari mereka, yakni kawan-kawan ataupun sahabat ataupun ahli keluarga. Oleh kerana itu, maka ziarahlah orang sakit. Maka ziarah orang sakit sangat digalakkan dalam agama kita. Kerana yang demikian itu salah satu di antara hak seorang Muslim. Kita sebut 5 perkara sebelum-sebelum ni atau 6 perkara dalam riwayat sebelum ni yang mesti kita tunaikan untuk meringankan perasaannya dan menghibur kesedihannya. Allah. Pernah satu ketika waktu saya ziarah seorang hamba Allah ni, dia kita dah sebut sebelum ni adab ziarah takhfiful julus. Jangan duduk lama sangat waktu ziarah tu, jangan kekal lama sangat, kan? Tapi pernah saya ziarah, dia kata, Ustaz,